COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan 2 lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan. Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari. Sebagai langkah keselamatan untuk menjamin semua pekerja syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi adalah bebas dari COVID-19, MITI akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO, di mana pekerja-pekerja diwajibkan menjalani saringan COVID-19. Majikan yang memohon untuk beroperasi perlu memastikan pekerja-pekerja menjalani saringan ini di lebih 3,000 panel klinik kesihatan PERKESO di seluruh negara mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM.
wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP terutama dalam aspek penjagaan kesihatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Itu ketetapan ke atas syarikat dalam sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP bagi membendung penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan dan ini BIS Malaysia edisi Jumaat 17 April 2020. Mengambil kira SOP yang ditetapkan, industri sawit yang diberi kelonggaran awal beroperasi semasa tempoh PKP telah mengambil langkah sewajarnya. Ia seiring dengan kepentingan komoditi itu kepada pengeluaran minyak sawit bagi menjamin bekalan dalam dan luar negara. Bagaimana Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB memantau operasi industri sawit sepanjang tempoh PKP? Persoalan ini kami bawakan dalam Bual BIS bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan. Terima kasih rakan penyampai di studio, dan untuk Bual BIS pada petang ini kita akan berkongsi tentang topik PKP dan operasi sawit. Juga bersama-sama dengan saya ketika ini adalah tetamu yang telah pun bersedia bersama dengan saya, iaitu yang berusaha Dr. Ahmad Paris Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Baik Doktor, jadi kalau kita lihat kerajaan telah melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak 18 Mac 2020 kepada 28 April 2020 bagi membendung COVID-19. Jadi dengan pelaksanaan PKP ini, bagaimana operasi sektor komoditi khususnya operasi dalam industri sawit ini Doktor? Secara langsung kita akuilah memang pada peringkat awal kita hadapi kesusahan, tapi sekarang kita dah mula boleh menyesuaikan diri dengan kedudukan bekerja dari rumah, pergerakan terkawal dan bila berlaku pengurangan dari segi ataupun kawalan dari segi pergerakan kita, bukan saja kita di rumah tapi juga industri keseluruhannya juga dipengaruhi oleh kesan daripada PKP inilah. Dan kita dapati hampir setiap industri yang ada terlibat dan juga dipengaruhi oleh PKP ini, dan sudah pastinya industri sawit sebagai industri yang paling penting dari segi pertanian di negara kita memang terkesan dengan PKP inilah. Dan alhamdulillah di peringkat awal bila mana dilaksanakan PKP, Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali telah pun membuat rayuan terus kepada MKN dan juga kepada Kementerian Kesihatan untuk membenarkan industri komoditi khususnya industri sawit, getah dan juga perkayuan ini dibenarkan untuk beroperasi. Kerana ini industri yang penting pada negara, dan alhamdulillah memang kita mendapat kelulusan untuk beroperasi di peringkat awal. Dan kepentingan sebab industri sawit ini, satu, buah sawit ini adalah yang perlu kita tuai bila sampai masanya, sebab dia tak boleh tunggu. Kalau kita biar, buah akan rosak dan keseluruhan akan terjejas lah, industri akan terjejas. Dan melihat berkepentingan minyak sawit juga sebagai bahan makanan kepada penduduk, maka kerajaan telah memberi kebenaran dan juga memberi pengecualian untuk industri ini beroperasi sepanjang PKP lah. Baik Doktor, ada maklumkan tentang surat kebenaran yang diberikan untuk mereka yang terlibat dalam industri ini. Tapi apakah kebenaran operasi dalam industri sawit sewaktu PKP ini boleh mendedah risiko pekerja kepada penularan COVID-19? Apa yang yang dinyatakan tepatlah memang ada risiko bila mana operasi ataupun industri ini dibenarkan beroperasi. Dan kerajaan telah pun bila memberi kelulusan itu telah pun memberi kelulusan pertamanya dari segi industri ini ialah untuk sawit, mereka memberi kebenaran untuk aktiviti penuaian, mengait buah dan sebagainya, operasi menjual buah, memproses buah di kilang dan seterusnya memproses minyak mentah tadi di kilang-kilang penapis untuk tujuan makanan lah, khususnya untuk guna tempatan. Jadi memang bila mana mereka dibenarkan beroperasi, bekerja di ladang dan juga di kilang, bahawa mereka akan terdedah kepada risiko COVID-19 inilah. Jadi apa yang dilaksanakan dengan kelulusan diberikan, kita keluarkan ataupun SOP dikeluarkan, Standard Operational Procedure dikeluarkan supaya mereka bila melaksanakan kerja mereka mematuhi, khususnya ialah yang biasa kita dengar lah, penjarakan sosial di ladang sawit dan juga di kilang. Mereka tidak akan berkumpul ramai-ramai. Jadi biasanya kalau ladang memang seorang-seorang akan berurusan di satu pokok, mengait dan sebagainya. Jadi kita pastikan bahawa mereka tidak akan berkumpul. Perjarakan sosial itu dikekalkan. Dan begitu juga penggiliran hari.
Patutnya operasi kilang ni ladang dan kilang hanya lebih kurang 50% daripada yang sepatutnya. Jadi mereka diminta bergilir supaya berlaku pengurangan tenaga pekerja dan mengurangkan perhubungan antara mereka. Begitu juga di mana perlu mereka diminta menggunakan penutup muka lah, PPE ini, dan juga sentiasa membasuh tangan. Sebab bila selepas mereka berlaku kerja, jadi amalan itu dipastikan. Begitu juga kawalan keluar masuk ke ladang dikawal. Walau bagaimanapun dalam keadaan kita memastikan perjalanan berjalan lancar ni, tapi kita masih ada isu lah. Seperti mana kita sedia maklum di Sabah ada berlaku beberapa ladang yang mana wujudnya beberapa kes positif yang berpunca daripada kluster yang sedia ada dan menyebabkan pada waktu itu kerajaan Sabah telah mengambil keputusan untuk asalnya menutup 3 ladang-ladang di 3 daerah, kemudian dilanjutkan kepada 6 daerah, yang mana 6 daerah ini merangkumi lebih kurang 75% daripada pengeluaran sawit di Sabah. Dan Sabah sendiri mengeluarkan lebih kurang 25%. Jadi kawasan yang tidak beroperasi ini adalah satu yang besar lah. Boleh berkesan hampir 20% daripada pengeluaran sawit Malaysia. Dan Yang Berhormat Menteri, pihak industri, persatuan penanaman membuat rayuan kepada kerajaan negeri, dan kita dapati kerajaan negeri telah mengambil kira semua rayuan dan juga menjalankan apa yang diperlukan melihat pada keadaan semasa dan juga bagaimana mengawal. Akhirnya alhamdulillah pada 10 hari bulan April kerajaan negeri Sabah telah memberi kebenaran lah untuk kilang-kilang dan ladang di 6 daerah tadi untuk meneruskan operasi dengan memastikan bahawa di ladang yang dibenarkan tiada kes yang positif COVID lah. Bagaimana pula Doktor, MPOB berperanan untuk memastikan operasi industri sawit semasa tempoh peraturan kawalan pergerakan ini? Memang dalam keadaan sekarang, dalam keadaan PKP ini memang secara fizikalnya kesemua pejabat MPOB di seluruh negara kita tutup dan arti kata memang tapi adalah yang perlu hadir akan hadir. Walau bagaimanapun aktiviti biasa seperti pelesenan, permohonan lesen baru, pembaharuan lesen yang semuanya kita jalankan secara online. Dan ini semuanya berjalan seperti lancar, seperti biasa. Jadi mereka terus menggunakan perkhidmatan online. Jadi memastikan industri ini tidak terjejas lah. Dan kita juga mempunyai talian direct ke MPOB 03-8769-4400 yang sentiasa beroperasi dan kita ada bila masa memang walaupun tak ada operator, tapi kita akan ada pegawai yang ditugaskan untuk menjawab apa saja persoalan yang dihadapi oleh industri. Jadi untuk memastikan bahawa pihak industri sentiasa mendapat sokongan daripada MPOB lah. Dan kita juga ada talian email general@mpob.gov.my, dan kita juga di peringkat MPOB kita telah mengeluarkan surat. Contohnya kita keluarkan surat ni lah. Kita akan keluarkan surat kepada persatuan-persatuan dan juga kepada pekebun kecil dan sebagainya supaya mereka membawa surat ini bersama dengan lesen mereka untuk urusan bila mereka membawa buah untuk jualan atau minyak. Jadi bila ditahan oleh pihak berkuasa, polis atau tentera, tunjuk surat-surat ni. Dan surat-surat ni juga kita telah bagi pada pihak polis dan tentera menyatakan bahawa mereka sentiasa diberi kebenaran lah untuk beroperasi. Dan ini sedikit sebanyak membantu mereka lah dalam operasi mereka harian lah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga sebenarnya nak mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha-pengusaha sawit yang mengambil risiko dalam keadaan COVID-19 ini untuk mereka terus turun ke padang untuk mengait buah, untuk menghasilkan produk ini, untuk terus memastikan industri ini berjalan lancar dan juga memastikan juga supaya bekalan minyak sentiasa ada untuk keperluan rakyat. Dan bagi saya lah dan bagi MPOB, kami merasakan bahawa semua pengusaha-pengusaha sawit ini adalah frontliner dalam industri sawit di Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB, terhadap perkongsian PKP dan operasi sawit bersama-sama dengan kita dalam segmen Bual Biz. Kembali bersama rakan di studio.
Baik, kita bertemu kembali. Seterusnya, beralih ke perkembangan saham, Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini berikutan sentimen pasaran yang positif susulan prestasi lebih baik di Wall Street. Untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama pengurus dana PMB Investment Berhad Nur Hazira Mazlan. Pasaran menjejaki pergerakan menaik Wall Street yang ditutup 33.33 mata atau 0.14% lebih tinggi semalam setelah dipacu oleh harapan yang ekonomi Amerika Syarikat akan dibuka semula selepas Presiden Donald Trump mengumumkan garis panduan untuk negeri dan pembukaan semula secara berperingkat. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBMK LCI naik 26.39 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,412.92. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 727 berbanding 160. Sementara 1,017 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBMK LCI menyaksikan 27 kaunter untung, 1 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung Nestle Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad. Manakala kaunter rugi Kuala Lumpur Kepong Berhad. Sementara itu, nilai matawan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.25% kepada RM4.75 euro dan 0.17% kepada RM4.37 dolar Amerika. Selebihnya, ringgit susut 0.14% kepada RM3.07 dolar Singapura dan 0.01% kepada RM4.06 setiap 100 sen. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PMB Investment Berhad. Baik, dengan itu BIS Malaysia untuk edisi 17 April 2020 berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk pengumuman rasmi dan penerangan sahih berhubung COVID-19. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 3, kami sampaikan maklumat dan anda diminta kekal di rumah di samping menjaga kebersihan diri. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam hormat.